Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana ilman fa'na wa zidna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-Aziz Al-Alim adada kulli harfin kutiba wa yaktabu abadan abidin wa dahru dahidin. Allahumma alimna ma jahidtu wa zakirna ma nasitu fafahadna Sulaima wa kunnatal hukma wa ilma wa syakna ma'an buda wa sabbihna tayran fa'ilin. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Rabbal Musa wa Harun wa Rabbal Ibrahim wa Rabbal Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna fahma wal ilma wal hikmata wal aqla wal hifza bi rahmatika ya rahimin. Allahumma faqihna fid din ma'luna ta'win. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam ke atas baginda dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua pada hari ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur pada Allah taala kita dapat sambung kembali pengajian kuliah duha kita di dalam pengajian tafsir. Yang mana yang lepas kita masih dalam surah Al-Balad, betul? Ayat yang ke-6. Baik, kita baca sikit. Kita start daripada awal lah sikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillu bihadzal balad. Wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu an-najdayn falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين
كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. InsyaAllah kita sambung lagi surah Al-Balad, yang mana kita akan sambung pada ayat yang ke-6. Firman Allah Subhanahu wa taala, yaqulu ahlaktu malan lubada, yakni manusia yang demikian keadaannya tidak patut ia bermegah-megah dengan kekayaannya dan berkata, aku telah habiskan harta benda yang banyak dan usaha menegakkan nama dan bangsa. Ni Allah Ta'ala tu ayat ni nak membinasakan ataupun nak menegur orang-orang yang berasa megah, rasa sombong dengan kelebihan dia ada. Ni pengajaran yang cukup besar bagi diri kita. Nikmat yang Allah Ta'ala beri itu bukan untuk dimegah, bukan untuk kita sombong dengan orang. Bila kita ada kelebihan, biasanya dia akan datang sifat tidak hirau. Biasalah antara salah satu seperti orang kaya, bila dah kaya ni dia tidak hirau, dia tak kisah pada orang lain. Kadang-kadang dia salah, tapi bila dia kaya ni dia boleh beli ataupun boleh bayar dengan kekayaan dia tu yang dia salah jadi tak bersalah. Jadi dia jadi macam tu. Jadi Allah Ta'ala kata, yaqulu akhlaqtu ma lalubada, berkata ia manusia telah membinasa. Ada setengah orang dia kata macam ni, aku telah belanjakan harta aku banyak dah. Tapi ayat ni sebenarnya yang mana ada Abu Lahab ni, dia telah membelanjakan harta dia yang banyak atas jalan untuk menganjing Nabi SAW. Jadi ayat ni sebenarnya Abu Lahab ni dia guna harta dia yang banyak tu untuk dijadikan sebagai seteru kepada Nabi Muhammad. Jadi guna harta buat jadi musuh dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab dia bangga dengan harta yang dia belanja tu untuk mengaji Nabi Muhammad, dia pun rasa bangga begitu. Orang rasa bangga guna harta atas kemaksiatan. Dia rasa bangga guna harta yang banyak untuk buat kezaliman. Ni. Jadi jenis manusia macam ni lah. Bila tidak ada agama, bila tidak ada mujahadah dalam diri kita, tidak mujahadah nafsu, maka inilah sifat asli kita. Suka belanja ke arah maksiat. Jadi ada setengah tu manusia rasa bangga. Ni Allah Rabbina. Hari ni tuan-tuan, hari ni dipanggil dunia terbalik. Dunia terbalik hari ni. Tu dulu orang perempuan dia malu daripada orang lelaki, betul. Zaman sekarang lelaki malu daripada perempuan ni. Betul. Tu salah. Itu satu. Kita tu jawab. Tak jawab. Tak apa. Faktor usia ni. Tak apa. Cuba nak situasi dah. Cumanya dunia sekarang memang terbalik. Dulu orang hidup semaya jenazah ni. Dia kena banyak jenazah bangun semaya ke orang hidup pula sekarang. Dia jadi terbalik macam tu. Pasal apa dia? Pasal dunia nak kiamat dah. Jadi hari ni sepatutnya kita rasa bangga dengan kebaikan, guna harta ke arah kebaikan. Kita rasa bangga, tapi hari ni orang rasa bangga dengan kekayaan dia diguna ke arah maksiat. Dia rasa bangga. Contoh yang mudah, seperti mana dia sponsor, dia ni nak lepas daripada LHDN ke lembaga hasil macam-macam lah, dia pun sponsor lah konsert dan sebagainya dah. Dia pun tajalah program-program maksiat. Dia pun kata akulah yang sponsor ni dalam program ini. Sedangkan program itu maksiat dan macam-macam lah. Jadi orang hari ni rasa bangga dengan harta yang digunakan ke arah kemaksiatan. Seperti mana berlaku Abu Lahab, dia menggunakan harta yang banyak untuk melawan, jadikan musuh pada Nabi SAW. Jadi dia rasa bangga begitu. Maka Allah Ta'ala larang, Allah Ta'ala tegur orang macam tu. Baik, ayat yang seterusnya, ayat sab'an lam yarahu ahada. Adakah ia menyangka bahawanya tidak ada siapa pun yang melihatnya dan mengetahui tujuan ia habiskan harta benda itu? Allah Ta'ala tanya, ayat sab'an lam yarahu, yara tu melihat, lam yarahu ahada,
Yarahu tu mak jaiz. Adakah sangka manusia bahawa tidak melihat akan dia oleh seorang? Jangan kita duk sangka harta yang kita buang, kita belanja banyak-banyak ni ke arah kemaksiatan, jangan kita sangka Allah Ta'ala tak nampak. Jangan sangka Allah Ta'ala tak tahu. Allah Ta'ala maha mengetahui segala-galanya. Kalau kita belanja harta ke arah maksiat, maka tempatnya di dalam neraka balasannya. Jadi Allah tahu harta yang kita guna ni ke arah mana, Allah tahu. Sebab tu di akhirat esok Allah Ta'ala tanya, aina iktasabahu wa min afaqahu, engkau daripada mana dan ke mana engkau belanjakan. Allah Ta'ala tanya ni bukan sebab Allah tak tahu. Allah dah tahu, tapi nak pezohirkan lagi kuasa Allah, Allah Ta'ala tanya, ke mana engkau belanjakan harta engkau. Satu-satu Allah Ta'ala maha mengetahui. Sebab apa dia? Sebab kita ada roket dan atik yang tolong catat ni apa yang kita buat. Jangan kita sangka buat maksiat, buat jahat, kita guna harta ke arah maksiat, kita jangan sangka Allah tak tahu. Allah ini maha mengetahui dah. Allah Rabbi dah. Sebab itulah kita kena rasa takut bila kita bersendirian. Kita bukan seorang diri, ada Allah sedang memerhatikan kita. Dalam ayat lain nanti kita akan bahas, Allah mengintai-ngintai kita. Allah Ta'ala tahu. Sebab itulah kalau kita duduk dua orang, jangan anggap kita dua, tapi anggap ada yang ketiga. Allah yang sedang melihat kita. Ada satu kisah dalam kitab-kitab dulu, kitab-kitab lama. Ada seorang perempuan yang jahat. Dia ni perempuan ni kerjanya menjual maruah diri lah, ataupun dipanggil macam yang duduk jual maruah diri tepi jalan tu lah. Bila satu orang ni orang alim, dia pun pergi ke pasar. Bila pergi ke pasar ni, kisah-kisah dicerita dalam kitab-kitab dulu lah. Seperti mana dalam kisah disebut dalam Syekh Al-Fatani lah dalam kitab tu. Bila orang ni pergi ke pasar, orang lelaki ni, maka ada seorang perempuan ni kerjanya jual maruah diri. Dia pun ajak lelaki ni untuk buat hubungan yang terlarang lah. Maka lelaki ni kata, okey, kalau kamu nak begitu, okey, kita jumpa di satu tempat ni. Lelaki kata, okey, baik. Maka perempuan ni pun pergilah ke satu tempat tersebut. Bila pergi ke satu tempat, rumpanya tempat dia nak buat benda terlarang tu, lelaki tu bawa ialah tempat di belakang makam Nabi Ibrahim. Tu tepi Kaabah. Maka perempuan yang jahat ni, perempuan yang macam-macam ni, dia pun kata, takkanlah kita nak buat kat sini. Takkanlah kita nak buat hubungan kat sini. Malulah. Nanti Kaabah tengok, orang tengok, nanti Tuhan tengok. Tu pandai pula macam ni. Jadi perempuan ni dia pandai ke arah kejahatan. Dia pandai ke arah kejahatan. Maka kata lelaki ini, tadi kan kamu kata nak ajak buat hubungan, sini. Dia kata, malulah nanti orang nampak. Oh, sekarang ni kamu melanggar orang nampak je. Sekarang ni kamu tak malu, Allah Ta'ala nak tengok kamu. Dia kata, kamu tak malu ke Allah Ta'ala tengok kamu. Lepas kata macam tu, perempuan ni pun insaf tu. Tu. Jadi maksudnya apa dia? Kita kena sedar. Kita jangan anggap kita duduk seorang. Kita kena anggap Allah sedang memerhatikan kita. Bila kita ada perasan Allah merhati, kita akan rasa takut nak buat perkara-perkara jahat walaupun duduk bersendirian. Kena ingat situ. Ni pesan untuk diri saya sendiri, untuk kita semua lah. Pasal kadang-kadang kita rasa orang tak nampak. Ingat, walaupun di sebalik dinding, walaupun dalam tanah, walaupun kita sorok di mana-mana, Allah maha mengetahui. Dalam ayat ni, ayah sebu'an lam yarahu ahad. Jangan kamu sangka bahawasanya Allah tidak melihat seorang daripada kamu. Sedangkan Allah ini, dia maha mengetahui segala-galanya. Tak perlu nak sorok daripada Allah. Jadi ayat ni Allah Ta'ala nak sindir bagi orang sombong yang mana dia ada sifat hati yang tidak suci, dia bangga dengan rupa dia, dia bangga dengan macam-macam. Maka Allah Ta'ala tahu, sehingga dalam hati kita pun Allah Ta'ala tahu dalam bentuk niat kita. Okey, orang ni niat macam mana, niat jahat, niat baik, Allah pun tahu. Allah tahu benda tu. Hatta niat pun Allah Ta'ala mengetahui. Allah Rabbina. Kita tak boleh sorok daripada pengetahuan Allah. Bila kita duduk tahap Allah maha mengetahui, maka kita akan terjaga diri kita daripada melakukan perkara yang Allah Ta'ala larang. Ingatlah, kena ingat di situ. Dan ayat seterusnya, alam naj'al lahu ainain. Tengok ayat sebelah ni. Alam naj'al lahu ainain, mengapa manusia terperdaya dan bermegah-megah? Tidakkah kami telah menjadikan baginya dua mata?
untuk ia memperhatikan kekuasaan dan kekayaan kami. Allah Ta'ala tanya lagi, tidakkah kami jadikan baginya manusia ni dua mata yang melihat, dengan dialah kita boleh melihat. Allah Ta'ala ni beri kita mata, boleh tengok kuasa Allah, boleh tengok benda baik, boleh tengok benda buruk. Sebab tu Allah anugerah kita mata. Allah anugerah mata antara faedah dunia supaya kita berjalan tak langgar tiang. Kalau mari ke kelas KWI tak langgar tiang masjid. Dia faham tak? Lepas tu Allah Ta'ala beri mata faedah dunia lah tu, supaya kita nampak, boleh tahu benda baik benda buruk, supaya kita tahu depan tu ada lubang. Tu faedah dunia lah. Ada pun faedah akhirat, kita guna mata untuk tengok ciptaan Allah, baca Quran, tengok kekuasaan Allah, pergi melacur sana, tengok apa yang Allah Ta'ala cipta ni lah. Jadi Allah Ta'ala, alam naja'alu anai, tidakkah kami jadikan baginya manusia itu dua mata untuk melihat, dengan dialah kita boleh melihat. Maka bersyukur dengan nikmat mata ni. Antara nikmat paling besar nikmat mata lah. Tapi antara punca maksiat, dosa yang paling besar ialah daripada dosa mata. Jadi ingat, nikmat paling besar di antara banyak anggota mata, dan juga dosa selalu datang ialah daripada mata juga. Tu Allah banyak sungguh dosa mata kita ni. Dosa mata lah kita ni antara dosa mata lah antara dosa yang paling kerap dilakukan oleh tiap-tiap hari kita. Semuanya tertumpu pada mata. Anggota tangan, kaki, kemaluan semuanya pergi kepada mata. Dan tiap-tiap pagi anggota lain semua akan tuju kepada mata. Ibarat kata mata ni sebagai raja kepada anggota yang lain. Jadi anggota lain tanya setiap pagi, "Hei, kamu dah bangun pagi ni, tolong jaga mata elok-elok sikit. Kalau kamu jaga, kami pun jadi baik juga. Kalau mata kamu baik, kami pun jadi baik. Tangan jadi baik, kaki jadi baik. Kalau mata kamu tak baik, tangan jadi tak baik, semua jadi tak baik." Jadi semua anggota pergi tanya, mata tolong jadi orang baik lah, tolong jadi baik. Jadi menyebabkan bila mari ikut mata ni, timbul rasa nak mencuri, bergerak tangan nak mencuri. Daripada mata nak tengok maksiat, daripada maksiat mata timbul sampai jadi berzina dan sebagainya. Jadi banyak mata kita kena jaga ni daripada buat perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Boleh faham tak? Ayat yang ke-9, wa lisanan wa syafatain, dan lidah serta dua bibir untuk ia menyempurnakan sebahagian besar dari hajatnya. Allah Ta'ala beri kita nikmat lidah. Lidah ni lah dipanggil juru bahasa hati. Hati niat, lidah terjemah. Maksud lidah ni apa dia? Juru bahasa hati. Cuba kita semua ni hari ni, termasuk Ustaz Arif, kita semua bercakap melalui niat. Agak-agak faham tak kelas kita beli malam pagi ni? Ustaz Arif mengajar tafsir guna niat, senyap semua. Faham tak? Lepas tu gunanya lidah. Lidah ni nak terjemah hati. Apa yang hati terpendam, lepas tu orang ni perendam perasaan dah. Nak kasih pada satu orang, minat satu orang, nak kata I love you tu. I love you tu. I love you tu lah. Nak kata benda tu ni, hati duk pendam lama ni. Aku suka orang ni. Tapi tak terkata. Tu. Bila kata sekali, mudah maksudnya luahan hati tu. Lidah ni guna untuk terjemah juru bahasa kepada hati. Itu nikmat lidah. Dan lidah ni juga, mulut ni juga sebagai nak menunaikan segala hajat kita. Contohnya seperti mana kita nak makan, kita nak minum, semua daripada lidah kan. Kita nak minta orang, tanya orang, semua daripada lidah. Kita nak minta sesuatu, kita nak tanya sesuatu, kita nak suruh orang pun, semua melalui lidah. Maka bersyukurlah Allah Ta'ala beri nikmat lidah kepada kita ni. Ayat seterusnya Allah Ta'ala kata, wa hadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Jalan kebaikan untuk dijalaninya, dan jalan kejahatan untuk dijauhinya. Ni besar ni ayat ni. Wa hadainahu najdain, kami tunjuk dua jalan, dua hidayah bagi manusia. Yang pertama jalan baik, yang kedua jalan jahat. Semuanya nyata dan jelas. Ingat, Allah tunjuk jalan jahat, jelas nampak. Allah tunjuk jalan baik pun jelas dan nampak.
Allah sendiri kata dalam Quran, jalan baik, jalan jahat semuanya jelas dan nyata. Tapi kenapa kita hak nampak jelas ni, yang boleh nampak mata, boleh melihat, hak jelas-jelas jalan jahat, tapi kenapa ambil hak jahat juga? Ni salah siapa? Salah diri kita sendiri. Jadi nyatanya jelasnya jalan baik ataupun jalan jahat, Allah Ta'ala tunjuk dua nafsu kita, dua jalan ni. Sebab itu Allah Ta'ala bangkitkan Rasul. Rasul ni dibangkit kepada orang Arab jahiliah pada masa tu. Yang mana pada waktu itu orang Arab tidak ada kitab. Adapun orang Yahudi pada waktu itu mereka dah ada kitab dah. Sebab mereka ada nabi-nabi dahulu yang menyampaikan kitab. Jadi Rasul datang ni nak menunjuk jalan yang baik, nak jelas kepada kita yang ni jahat, yang ni jalan baik. Itu tugas Rasul. Maka Rasul ni hanya menyampaikan wahyu daripada Allah dah. Bukannya Rasul ni buat hukum sendiri, tidak. Jadi orang yang taat kepada Allah, apa surah Rasul ialah untuk taat kepada Allah dan Rasul, jauhi daripada maksiat. Tu Rasul datang ni nak beritahu jangan buat benda jahat, jangan buat benda maksiat. Jadi pada waktu ini Allah datangkan Nabi kerana nak beri penjelasan kepada manusia, yang ni jalan baik, yang ni jalan jahat. Allah Ta'ala buat dua jalan ni dalam kehidupan kita. Ni ayat yang ke-11, falaqtahabal aqabah. Aqabah ni macam halangan, macam bukit itu nah. Falaqtahabal aqabah, dalam pada itu manusia tidak memilih jalan kebaikan, merempuh masuk mengerjakan amalan-amalan yang tinggi darajatnya di sisi Tuhannya. Kata ulama apa dia? Kerana apakah tidak lalu beri lepas jalan semok tu. Aqabah ni ibarat banyak jalan semok. Semok ni ibarat seperti halangan-halangan kehidupan kita. Kalau kita tak hadapi, tak melepasi halangan hidup ni, kita binasa, tuan-tuan. Maksudnya kita kena lepas dalam hidup ni aqabah, semok-semok, bukit-bukit ataupun benda yang tinggi, benda yang susah ni, halangan-halangan ni. Bila lepas benda ni, insya-Allah kita berjaya akhirat esok. Wa ma adraka ma aqabah. Falaqtahama aqabah, tidakkah kamu beri lepas jalan semok tu? Kita nak lepas jalan godaan ataupun halangan-halangan hidup ni, kita kena lawan nafsu, kita kena kerja taat, kena tinggal maksiat, baru lepas aqabah tersebut. Ni dia faham ni. Wa ma adraka mal aqabah. Wa ma adraka ma aqabah tu dah. Tu. Dan apa jalan yang engkau dapat mengetahui? Apa dia amalan-amalan yang tinggi darajatnya di sisi Tuhan? Allah Rabbi. Allah tanya lagi. Allah tanya bukan suruh kita jawab. Allah nak tarik perhatian kita ni. Tu. Ibarat gini lah. Ibarat kita nak gosip dengan kawan ni. Hei, demo tahu dak? Demo tahu dak? Demo tahu. Demo tak jawab, tak jawab. Demo tahu dak? Yalah tak tahu. Demo tak jawab, tak jawab. Masalahnya demo tahu dak? Iyalah nak jawab ni. Dia pun tak payah jawab. Gini nak beritahu. Maksudnya dia tanya orang tu bukan nak suruh jawab, tapi nak tarik perhatian orang ni. Itu maksudnya dah. Dia mana? Wa ma adraka mal aqabah. Kamu tahu tak? Kena kepada Nabi Muhammad. Tahu tak kamu ya Muhammad apa aqabah tu? Apa yang dikatakan aqabah tu? Maksudnya Nabi Muhammad tak tahu pasal wahyu diturunkan. Bila wahyu diturunkan, barulah Nabi dapat mengetahui. Jadi Nabi menyampaikan wahyu ni menunjukkan Rasul ni benar. Nabi menyampaikan apa yang Allah Ta'ala sampaikan sahaja. Allah Ta'ala tanya Nabi, kamu tahu tak ya Muhammad apa aqabah tu yang disebut aqabah? Kamu kena lepas semua aqabah ni. Apa benda yang dikata aqabah tu? Allah tanya. Fakku raqabah. Ni di antaranya bagi orang yang mampu ialah memperdekakan hamba sahaya. Inilah antara perkara-perkara yang nak mengangkat darjat kita. Nak mengangkat darjat kita sampai darjat yang tinggi di sisi Allah. Kalau kita buat aqabah ni, insya-Allah kita dapat darjat tinggi. Antaranya aqabah ialah merdekakan hamba sahaya. Hamba sahaya ni dianggap seperti diikat leher, tuan-tuan. Kalau kita ada lembu, kita ikat tali lembu kat leher dia. Maka kalau kita merdekakan sahaya, ibarat kita buang tali ikatan daripada leher dia. Jadi hamba sahaya ni jadi hamba kepada tuan dia, ibarat kita bela binatang kan, kita ikat leher. Jadi kalau kita merdekakan sahaya, ibarat kita buang ikatan tu.
Itu maksudnya merdeka. Besar pahala merdeka saya ni. Tapi zaman sekarang tak ada dah. Jangan pula tuan-tuan anggap hamba saya sama dengan orang gaji. Tidak, tak sama. Hamba saya ni dia lebih kurang isteri, tapi dia bukan pakai isteri, tapi dia pakai hamba. Isteri ni merdeka betul. Hamba saya ni dia lebih kurang isteri, dengan maksud hamba saya perempuan bagi lelaki, dia boleh jima, dia boleh tidur bersama. Cumanya dia bukan pakai isteri, tapi hamba saya. Jadi kalau dia dapat anak daripada tuan dia pun, dia jadi anak hamba saya tu juga. Dia pandai. Jadi maksudnya dia tak sama orang gaji hari ni. Jangan pula pergi jima orang gaji. Ada setengah yang orang gaji dekat rumah ni. Soalnya bukan begitu. Orang gaji ni dipanggil orang yang dibayar upah. Adapun hamba saya, dia tak bayar upah. Semua harta yang hamba saya milik, semua milik tuan dia. Itu masalah hamba saya. Baru kita pecah pula lah. Hamba saya muqatab, hamba saya separuh, macam-macam lah. Jadi banyak pahala kalau kita merdeka hamba saya. Dia mana? Ayat yang seterusnya firman Allah, au it'amu fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan pada hari kelaparan. Ni antara kalau kita buat akobah ni, kita antara orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Apa ayat 14? Memberi makan pada hari kelaparan. Hari lapar ni contoh berlaku musim kemarau, berlaku zaman kecemasan, contohnya berlaku Covid dulu kan. Orang semua tak boleh keluar, tak boleh beli barang, jadi orang kelaparan. Mujurlah Covid tu tak lama Lalu Covid terusan, tak tahulah macam mana tu. Jadi contohnya berlaku seperti mana Gaza dengan Palestin tu lah. Seperti Palestin berperang dengan Gaza. Sekarang ni dengan maklum, dia putus bekalan elektrik, putuskan bekalan makanan. Macam tu lah, ibarat orang panggil zaman kelaparan tu. Au it'amu zi masghabah, beri makan pada hari yang punya lapar. Ini antara besar pahala ni tuan-tuan. Kalau kita tengok orang tu susah, tak ada makanan, kita beri dekat dia. Ingat, saya suka berkongsi kepada masyarakat macam ni. Sukakanlah belanja orang makan. Pasal apa dia? Nabi kata dulu, kita baca hadis, Nabi kata sedekah sebelah buah tamar tu dia dapat mengelak daripada api neraka. Betul. Itu kalau sebiji buah tamar kita belah dua, kita makan separuh, kita bagi orang makan separuh, itu dapat mengelak daripada api neraka. Ni apatah lagi kita belanja orang aja percik, nasi Arab, nasi mandi, macam ni, kabsah, macam-macam lah. Orang lagi hebat lebih daripada buah tamar lagi tuan-tuan. Ni tip-tip suruh belanja ustaz lah ni. Betul kan lepas ni balik belanja ustaz. Dah adalah maksudnya apa dia? Suka-sukalah belanja orang makan. Jangan berkira sangat. InsyaAllah tapi kalau hari-hari kita je duduk belanja ustaz, asyik keluar kita bila dia je sebelah buah tambah ni ambil selonggok buah tambah ambil asyik kita je tak tahan juga. Tapi ingat, kita ni bila keluar dengan kawan hari ni kawan tu belanja, esok kita pula belanja asyik kawan tu saja asalnya air coconut shake, hari kedua air orange, orang sama je belanja. Dan sekali ambil uang kelapa ambil sebiji atas kepala pasal aku je duk belanja Jadi maksudnya apa? Tak apalah. Maksudnya ambil peluang kita belanja orang. Termasuk dalam ayat ni au itmu fi yaumin dzi masghabah, beri makan pada hari yang punya lapar. Ni antara perkara-perkara yang Allah Ta'ala nak muliakan satu orang tu. Tu beri makan pada orang ni. Kita beri makan ni niat kerana Allah. Satu lagi ustaz nak tegur. Masalah dunia perkahwinan ke apa, buat majlis besar-besar lah. Kalau boleh kita niat ikhlas kerana Allah, nak jemput orang lah. Bagi orang makan tu, niat aku beri makan ni kerana nak dapat kelebihan pahala. Niat macam tu. InsyaAllah termasuk juga di dalam orang bersedekah beri makan. Jangan pula makan berapa pinggan? 2 pinggan 20 masuk dalam karut. Jangan minta macam tu macam restoran pula siapa keluar resip lagi cek awak makan gula apa saja ni jangan begitu niat kerana Allah dia faham maksudnya apa dia? Ni antara akabah yang memuliakan satu orang ialah it'amu zi masghabah, beri makan pada hari yang punya lapar. Contoh hari ni di Gaza mereka putus makanan.
Maka kalau ada NGO mohon bantuan daripada sumbangan duit, nanti dia orang beli dekat Yaman, dekat Turki makan, dia orang buat masuk, maka tuan-tuan ambil peluang tu. Dan semiti makanan beri dalam bentuk duit pun tak apa. Batu dulu ada orang tanya, adakah nafkah bagi isteri ni perlu beri beras? Dulu zaman dulu kena beri nasi beras kan. Kata ulama, cukuplah kita beri duit. Boleh kita beri duit tukar beras pun tak apa. Duit tu boleh pakai beli beras. Nah, beras mahal ni kan. Nah, ikutlah. Maksudnya apa dia? Maksudnya beras beli Shopee. Ada bagi duit pergi shopping. Tapi Shopee beli beras lah. Nah, tapi isteri pandai, dia beli beras yang 5 kilo tu kan. Lepas tu lebih dia beli Shopee, ikutlah. Yang tu pun tak apalah. Maksudnya kita beri makan pada orang lapar, sama ada dalam bentuk makanan ataupun dalam bentuk duit. Nanti orang NGO beli makanan untuk bagi orang yang lapar tu. Nah, bantu saudara kita ni yang lapar. Tuan-tuan, dalam masalah lapar ni, Allah, saya suka nak berkongsi ni. Pasal apa dia? Pasal kita hidup berjiran ni, kita kena alert kawasan sekeliling. Ada ulama mengata kita kena ambil perhatian kawasan sekeliling kita, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 kanan ke 40 rumah ke kiri. Sekarang apartmen 40 boleh juga, tak ada masalah apartmen kan. Tengok kawasan kita tu ada tak orang susah. Kalau kita tak bantu dia orang, sedangkan kita orang kaya cukup makan, ada lebih rezeki, Allah tak akan tanya kita esok. No, orang susah kenapa orang tak pergi tolong. Sebab tu kita ni jadi orang berharta ni sebenarnya hidup lagi susah sebenarnya. Nah, kita ni hidup ni kena ta'awanu 'ala berita saling tolong menolong. Orang Islam dia tak boleh duduk seorang, tak boleh. Dia kena saling bantu membantu, jadi seperti air yang dicurah atas daun keladi itu. Bukan harta untuk kita seorang, ada juga disalur kepada orang susah, disalur juga kepada orang miskin. Nanti Allah Ta'ala akan tanya, jiran kamu duk belapar tu, kamu tanya tak dia ada beras tak? Nah, dia ni makan tak anak-anak dia ni? Allah akan tanya kita. Sebab itulah kena berbuat baik dengan jiran. Nah, banyak kelebihan kalau kita buat baik dengan jiran. Sebab itulah kita kumpul satu komuniti masyarakat, buat senarai nama. Okey, siapa yang susah bantuan, kumpul duit ramai-ramai. Okey, kalau susah mari ambil beras kat sini. Macam masjid buat lah. Betul lah, Masjid Putra Bernanda buat ni, buat kios untuk gerobak rezeki tu. Baguslah tu benda tu. Orang susah mari. Tu. Soal dia tipu tu, soal dia dengan Allah. Yang paling penting kita ni bantu dia. Kita bantu. Tiba-tiba dia datang, oh kami tak ada beras kat rumah, kami susah. Tak apa, bantu. Tapi soal dia, sebenarnya dia ni orang kaya. Mewah, tapi saja nak ambil beras tu, pasal beras-beras mahal ni, dia nak kumpul, lepas tu dia nak jual balik kan. Itu dia dengan Allah lah. Tapi kalau kita tahu dia buat kerja macam tu, kita jangan bagilah. Kalau kita tak tahu, kita suruh apa ni, dia kalau dia tipu, dia dengan Allah Ta'ala. Maka suka-sukakanlah, carilah orang lapar ni dah banyak tuan-tuan. Zaman kita orang lapar ni banyak. Tu. Tapi zaman sekarang ni hok banyak ni lapar tengok mah. Zaman mah murah ni lapar betul dah. Makan nasi lauk dengan mah lah, tak pun. Di mana? Dah naik lah. Sehari 2 ni dah naik. Ustaz buka beli, Ustaz follow saja kan. Follow. Itu berapa? 200 lebih, tak sampai 300. Ni dah naik dah, berbelah ringgit dah naik dah. Ni berarti 2 minggu lepas mah turun. Memang tu merudus pasal ada kemeluk kan ekonomi dunia. Tu dia turun. Masa tu sedap beli mah. Tapi dalam berapa ringgit 28 ke 29 lebih. 263 ni. Sekarang berapa? 29. 28 lebih. Tu masa Ustaz beli, pernah beli 2000 tu 23 lebih masa tu. Sekarang dah kaya. Batu tuan-tuan. Kaitan mah ni Ustaz nak beritahu dah. Kalau boleh convert pada emas sikit. Bukan semua duit kita, tapi kalau boleh convert lah pada emas sikit. Supaya apa? Sebab emas ni dia tak tusuk ni, walaupun jatuh sikit je. Jatuh pun jatuh kejap 2-3 hari naik balik. Beli emas ataupun beli tanah. Beli emas boleh tak, itu antara. Tapi kalau beli tanah ni suka nak jual pula. Beli rumah tanah ni dia boleh jadi aset, tapi emas lah antara yang mudah sikit. Tapi emas ni ada pula cara nak beli emas.
Mungkin ibu-ibu ayah lebih mengetahui lah, tapi ustaz dapat baca cara beli emas ni. Kalau kita beli kecil-kecil 1 gram 2 gram tu agak rugi sedikit. Ambil yang jenis yang tinggi sikit. Kalau jenis emas apa ni, bar tu, jenis gold bar tu, beli seperti 20 gram sekali beli macam tu. Dia ada drop harga sikit. Kalau kita beli sikit-sikit 10 gram 5 gram, dia jadi agak mahal sikit. Masa harga emas murah ni lah nak beli lah. Bini kata beres ustaz, bagus ustaz kita. Nanti nak gosok suami ni. Mah. Tak apalah, beli, tak ada masalah. Boleh mana? Tapi janganlah beli tu sampai nak beli ayam, tak ada, nak beli beras pun tak ada duit. Jangan sampai begitu. Beras ada mahal kan? Sebab apa dia? Sebab berlaku pada zaman ketika Nabi Isa AS lari bersama orang tentera muslimin naik ke bukit Tursina ke bukit apa ni? Bukit Tursina, lari daripada Yajuj Majuj tu. Masa tu Yajuj Majuj duduk di bawah tengah membuat kerosakan alam. Masa tu lah kata ulama, orang mukmin tak ada makanan. Masa tu kepala lembu lebih mahal daripada berapa ribu dinar masa tu. Maksudnya zaman tu pakai dinar. Pakai duit ni lah, pakai emas lah. Akhir zaman ni menuju kepada emas. Duit ni, duit kertas ni jadi drop. Itulah. Bila baca balik di akhir zaman ni, kita akan nampak kepentingan emas lah. Bukan ustaz jual emas dah, tapi maksudnya kepentingan emas tu sendiri. Kan ada orang nak belanja emas ni, termasuk dalam ayat Quran tadi. Suka belanja orang. Tak apalah. Baik, sama sikit lagi. Dia mana? Okey, baik. Beri makan kepada orang lapar, yatiman za maqrabah. Yatiman za maqrabah. Aqrabah mana pula? Kepada anak yatim dari kaum qurabah. Tu kalau boleh cari anak yatim, kalau boleh ahli keluarga kita ke, bantu mereka dah. Anak yatim ni, anak yatim besar pahala kalau kita jaga dia orang ni. Ingat, anak yatim kalau boleh belalah anak yatim. Nabi kata siapa yang bela anak yatim dengan baik, dia akan duduk bersamaku dalam syurga. Macam ni Nabi kata. Rapat dengan Nabi duduk dalam syurga. Jangan buat zalim pada anak yatim, kesian anak yatim ni. Lagi-lagi anak yatim yang kematian ibu dan bapa dah. Tu dia mati dua-dua ibu bapa dia. Allahu Rabbi, kesian. Dan kemudian kata Allah, summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Bukan. Yang ke-16, au miskinan za matrabah, kepada orang miskin yang terlantar di atas tanah. Turab ni tanah. Kenapa orang miskin dikaitkan dengan tanah? Ataupun kita bantu orang miskin berlumur seluk, ataupun orang miskin di atas tanah. Kenapa? Disebab kesusahan dia. Sebab susah dia tu, tak ada rumah dia nak tidur, akhirnya tidur atas tanah. Ni orang yang tidur atas tanah ni maksudnya orang yang susah lah. Kalau tuan-tuan pergi camping pasal kemah tu, bukan orang susah tu. Kena faham betul-betul. Itu cari susah betul je. Itu cari susah tu. Tapi orang betul-betul susah ni, dia tak ada pelapis, dia alas dengan apa? Alas dengan kotak. Banyak orang susah ni. Kalau pergi Bandar Kuala Lumpur, banyak gelandangan tu. Tapi itulah satu je. Masalah ni bertambah kerana kita tidak mau keluar daripada medan kesusahan tu. Tak mau berusaha, itu satu faktor. Dan hidup miskin dan susah ni, ada ulama mengata termasuk daripada perangkat iblis. Memang dia tak mau susah, memang dia tak mau hidup payah, tapi sebenarnya iblis memang suka kita hidup dalam keadaan susah. Dan termasuk perangkat iblis. Kerana apa? Bagaimana berlaku susah, maka iblis pergi kacau orang peniaga-peniaga. Dia kacau orang bisnes, kacau dengan persaingan yang tidak sihat, persaingan dengan harga barang yang mahal-mahal melambung tinggi, tak fikir pasal orang susah. Zaman sekarang mana fikir orang susah? Maka peniaga ni bersaing yang tak sihat. Bila bersaing, naik harga barang, akhirnya bertambah orang susah. Istilahnya B40, bawah B40 lagi. Bila bertambah orang susah, maka syaitan dah suka mana? Kenapa syaitan suka? Kerana bila susah, mereka cuba nekat nak keluar daripada kesusahan, maka mereka tak kira halal ataupun haram, asalkan mereka dapat keluar daripada kesusahan. Kerana ada punca nekat di situ. Sebab tu ada kes, asalnya susah, akhirnya nak keluar susah, niaga dadah, mencuri, buat benda haram,
perdagangan orang. Puncanya daripada kesusahan. Dan ingat, orang yang susah, kalau diuji susah serta iman, itu dikira bagus dalam Islam. Tapi kalau kita diuji dengan kesusahan, tidak disertakan iman, iaitu bahaya. Kerana termasuk masyarakat iblis. Sebab itulah orang yang susah ni, kita kena bantu dia, kita kena tolong dia. Takut-takut jadi benda lain pula. Ingat, kita ni bukan hidup seorang, kita kena hidup sekeliling kita. Kena bantulah orang susah. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bir rahmah. Selain daripada ia tidak mengerjakan amal-amal itu, ia tidak pula menjadi dari orang-orang yang beriman dan berpesan-pesan dengan sabar serta berpesan dengan kasih sayang. Ini. Jadi manusia maksudnya apa dia? Kemudian jadi ia manusia daripada jumlah segolongan mereka itu yang beriman. Orang beriman siapa? Yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul dan percaya kepada hari kiamat. Itu orang beriman. Ingat, bagi orang beriman, bila dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah, maka dia tak perlu sebut Muhammad Rasulullah, kerana dia sudah melazimi. Adapun orang ahli kitab seperti Yahudi, dia sebut la ilaha illallah, tapi dia tidak sebut Muhammad Rasulullah. Kerana apa? Kerana Yahudi dia percaya sembah Allah, tapi dia tidak percaya, tidak mengakui Nabi Muhammad pesuruh Allah. Kerana orang Yahudi ni, kerana dia menganggap nabi-nabi hanya dilahirkan golongan mereka bangsa Yahudi saja. Sebab nabi-nabi hebat dulu semua kebanyakan bangsa Yahudi. Tiba-tiba Nabi Muhammad lahir bangsa Arab. Oh, sebab tu dia marah sangat bangsa Arab ni. Sebab tu kita kata orang Yahudi ni dipanggil orang kafir kerana dia hanya menyembah Allah tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Kenapa orang Yahudi ni jahat? Kita kena kata orang Yahudi ni jahat. Kalau hari ni kita nampak Yahudi dia bunuh rakyat Palestin, kanak-kanak, perempuan, tanpa belas kasihan, memang dia orang ni jahat. Dan benda tu dianggap biasa dah bagi mereka. Kerana apa? Yahudi ni jahat kerana mereka lah antara manusia yang bunuh para nabi dan para rasul. Kalau agama lain tak bunuh nabi rasul, tapi Yahudi ni bunuh nabi rasul. Beratus-ratus nabi-nabi rasul dibunuh oleh mereka. Kalau nabi pun dah dibunuh, kalau manusia biasa bagi mereka. Ini antara manusia paling jahat durjana. Dan kita kena kata Yahudi ni jahat. Bukan kata Israel ni hamba Allah, maknanya baik. Kata bangsa Yahudi tu jahat. Ni pasal mereka ni memang melampau sangat, lebih jahat daripada binatang. Hari ni kita tengoklah barat-barat semua duk sokong dia. Apa tugas kita sekarang ni? Berdoa lah senjata orang mukmin. Berdoa banyak-banyak. Nak jadi apa lepas ni, kita harap Allah Ta'ala takdir yang baik-baik. Dia orang ni. Jadi orang beriman percaya pada Allah, Rasul dan hari kiamat, dan disuruh berwasiat setengah ke setengahnya yang lain dengan suruh sabar atas kerja taat dan maksiat. Kita kena saling tegur menegur, nasihat menasihati. Sebenarnya kita selama Islam ni kena saling menasihati. Nasihat ni betul lah, nasihat ni macam ubat pahit nak telang dah. Pahit nak telang, tapi sebenarnya yang pahit itulah yang dijadikan ubat menyembuhkan. Nasihat begitu. Payah kita nak terima nasihat ni. Sakit hati duk kata kat kita, nasihat ni benda yang payah, benda yang pahit. Tapi bila kita terima nasihat, ibarat seperti ubat. Sebab itulah bila orang nasihat kita, jangan marah pada orang. Jangan marah. Kadang-kadang orang nasihat kita tu, Allah Ta'ala jentik satu orang tu nak mari nasihat kita. Pasal kita ni keras kepala kan, tak mau terima nasihat orang, tiba-tiba orang lain datang menasihati kita. Kerana sebenarnya Allah sedang menggerakkan untuk menasihati kita. Kalau orang datang nasihat tu dengan maksud Allah nak beri kebaikan untuk diri kita, maka jadilah sebahagian daripada nasihat saling menasihati. Itu juga Nabi kata balighun ali wal ayah, sampailah penesanku walaupun satu ayat. Sampaikanlah benda yang baik kepada masyarakat, sampai mengikut tahap ilmu kita lah. Jadi kena beranilah. Sampai dakwah ni pun kena berani, kena nasihat pun kena berani. Kalau tak berani, jangan jadi ustaz, jadi penari. Kalau tak berani, letak jawatan ustaz. Jadi ustaz-ustaz ni, ulama-ulama kena berani menasihati dan sebagainya. Dan kemudian ada sifat bertawassul bil marhamah, berwasiat dengan sabar di atas taat dan juga sabar di atas maksiat. Sabarlah, Allah suruh semayang kena sabar. Sabar ni apa dia? Sabar ni maksudnya tahan. Ada satu orang dia sabar, tahan kentut siapa biru muka dia. Tu sabar. Sabarlah tu siapa biru muka dah.
Boleh faham kan? Maksud sabar ni tahan, sabar. Allah suruh semayang 5 waktu, dia sabar. Ustaz, siapa bila nak kena semayang ni? Ustaz kata siapa mati? Allah lamanya. Ya ke lama nak mati? Esok mati habis lah. Tak sebelum semayang dah. Sampai esok saja semayang. Pasal esok dah mati dah. Nauzubillah lah. Maka kita kena sabar di atas taat dan juga maksiat. Kalau maksiat nampak nak buat maksiat, nak mencuri apa semua, sabar. Dan berwasiat dengan kasih sayang. Dan kita kena ada sifat belah kasihan. Hari ni tuan-tuan, kita ni zaman apa? Penting diri sendiri. Kenapa zaman penting diri? Ada kebanyakan masyarakat ni hidup nafsi-nafsi. Aku, kamu-kamu. Walaupun berlaku perubahan zaman ni dipanggil zaman tidak belah kasihan. Kalau zaman dulu anak orang macam anak kita dah. Anak orang buat benda pelik-pelik, kita pun suruh nasihat dia dah. Anggap macam anak kita. Tapi sampai sekarang anak orang tu tengah buat macam dia rosak lagi. Nak main motor-motor, biar mampu mati. Itu kita masyarakat kita hari ni. Doa pula yang tak elok. Sepatutnya kita dengan masyarakat ada marhamah, ada sifat bil marhamah, sifat kasih sayang, belah kasihan di antara sama kita. Kena ada sifat besar antara manusia dan juga belah kasihan kepada binatang. Hari ni binatang pupuh pasal apa dia? Pasal manusia tidak ada belah kasihan lah. Jadi pupuh binatang tu. Dan sekarang ni, dulu generasi pupuh binatang, sekarang ni generasi nak pupuskan manusia. Tengok sebab apa Yahudi pergi bom ni Palestin, kerana nak pupuh generasi manusia lah. Dan kenapa hari ni ada program-program. Dan tuan-tuan, ni ada setengah tahun lah, mereka cuba nak mematikan manusia, mengurangkan populasi dunia. Ini bukan apa-apa, mereka nak menguasai dunia. Tapi ingat, dia buat ni ibarat dia Tuhan. Sebenarnya kita ada Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang kuat. Dia bunuh orang, lahir pula ni beribu-ribu. Bunuh seorang, lahir 1000 dalam satu hari. Bunuh seorang, lahir pula 2000 satu hari. Dia ingat manusia ni dia boleh buat pupuh macam tu. Tidak, Allah Ta'ala maha kuasa. Maka oleh itu kena ada sifat belah kasihan, kata Allah Ta'ala, sama ada dengan manusia ataupun dengan binatang. Jadi sebab itulah kalau kita nak tengok sifat satu orang ni macam mana, tengok macam mana satu orang memperlakukan pada binatang tersebut. Kalau datang kucing, kalau dia pegang dia, kucing lah, maksudnya sifat hati dia tu masalah. Tapi kalau dia pegang kucing macam ni, elok, maksudnya sifat dia tu orang baik. Tu nak tengok akhlak orang. Tengok macam mana dia berlaku pada binatang. Bila dia lalu nampak kucing duk makan, dia bersepak dia. Tengok kucing. Tu maksudnya hati dia tak baik. Tapi bila nampak kucing, nampak hati dia baik tu. Macam mana? Jadi habis kat situ dulu. InsyaAllah nanti kita akan sambung sikit lagi. Ulaika ashabul maimanah. Sikit lagi tapi tak apalah. Berarti setakat tu dulu. Nanti insyaAllah nanti masuk surah seterusnya agak menarik juga, ada kaitan kisah tentang kaum Ad. Nanti kita akan cerita nanti wallahu taala minggu depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana al-manfa'una wa zidna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fi din wa'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fi din wa'allimna ta'wil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddil syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim qalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntakim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya muzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab izimhum wansurna alaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi